أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terima kasih Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan pada hari ini, di antara nikmat besar yang Allah kurniakan kepada kita ialah nikmat berada di dalam rumah Allah, di masjid pada hari Jumaat, Yaumul Jumaah, iaitu penghulu bagi segala hari ataupun disebut Sayyidul Ayyam. Dan kita juga berada pada semulia-mulia bulan ataupun penghulu bagi sekalian bulan, Sayyidul Syuhur, yakni bulan Ramadan Al-Mubarak. Ya, betapa bertuah dan beruntungnya kita kerana ditakdirkan masih lagi diberi nikmat iman dan Islam, diberi nikmat nyawa untuk kita melakukan ibadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, yakni untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak pernah rasa hina menjadi hamba. Ya, walaupun title kita hamba, tapi kita bukan hamba kepada manusia, kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai seorang hamba, sudah tentu kerja kita, tugas kita ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi, menjunjung titah perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang, yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan, Allah telah mewajibkan, memerintahkan kita supaya berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat terdahulu. Mudah-mudahan dengan berpuasa itu menjadikan kamu orang yang bertakwa. Maknanya amalan puasa, kewajipan puasa ini bukan hanya ditetapkan ataupun diwajibkan, diperintahkan kepada kita sahaja umat Nabi Muhammad, malah Nabi-Nabi yang terdahulu, umat-umat Nabi yang terdahulu pun berpuasa juga. Ya, maknanya puasa ni adalah amalan yang klasik, dah lama dah. Ya, beribu tahun yang lalu, malah berjuta tahun yang lalu dah, ya, diamalkan puasa. Walaupun pada ketika itu mungkin puasa itu, ya, merupakan denda. Ada yang kata dulu puasa sebab kena denda, tak boleh makan. Ya, tak boleh makan, tak boleh minum kerana didenda. Ada juga yang puasa kerana nak diet. Dia tak diwajibkan puasa pun, tapi dia saja nak bagi kurus, pasal lemaknya dah banyak, ya, penyakit pun banyak. Jadi dia puasa kerana diet. Ada macam-macam sebab puasa, tetapi mungkin ada yang sebabnya tidak diwajibkan, dia sengaja, dia nak, ya, dia sendiri pilih nak puasa. Tetapi pada bulan Ramadan, ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang diwajibkan, diperintahkan. Maka sebagai seorang individu muslim yang sudah baligh, cukup umur dan cukup syaratnya, maka tidak ada alasan
Tak boleh kita nak bantah, tak boleh nak argue, ya, tak boleh nak banyak akil, tak boleh nak banyak songeh, kena ikut, kena taat. Satunya kerana itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keduanya kata ulama, Allah suruh bukannya Allah nak buat naya, bukannya Allah nak buat zalim kepada kita, tetapi adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya, semua kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk kebaikan kita. Ya, sikit pun tidak mendapat apa-apa, ya, keuntungan kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita puasa pun Allah tak naik pangkat. Allah Taala serupa itu juga. Kalau kita tak puasa, kita degil, kita ni begik, ya, kita ni bantah, Allah Subhanahu Wa Taala tak jejeh sikit pun. Ya, sebab apa saja yang Allah perintahkan bukan untuk dia, tapi untuk kita, kebaikannya untuk kita. Cuma kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di dalam bulan Ramadan setiap amalan anak Adam akan digandakan. Paling sikit 10 kali ganda, ataupun 10 markah paling rendah, paling minima, paling sikit. Kemudian sehingga 700 kali ganda. Paling banyak pahala boleh dapat sampai 700. Banyak tu 700. Ya, kita selama hari ni baca Al-Quran satu huruf dapat 10 pahala. Ya, baca Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf kali dengan 10, 190 pahala. Itu dalam keadaan biasa, bulan biasa. Tapi bulan Ramadan dia ganda lagi. Maknanya nak ceritanya betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala, betapa pengasihnya, betapa belas kasihannya Allah kepada kita. Dia nak bagi kita ni top up. Ya, top up pahala. Kita kalau dah tak ada kredit, ya, nak telefon tak boleh, nak main internet tak boleh, kita libang libu rasanya. Ya, tak senang duduk dibuatnya. Cepat-cepat kita nak top up. Tapi kita, ya, terlepas pandang bahawasanya dosa kita banyak, pahala kita berkurang, maka kita kena top up kita punya pahala. Nanti di hari akhirat, ya, duit yang banyak tak laku, tetapi pahala yang banyak itulah yang memberi manfaat kepada kita. Maka kita kena kumpul pahala, kena berlumba-lumba, kena kejar, kena pulun, ya, jangan meremehkan pahala. Ya, Nabi kata jangan meremehkan satu kebaikan sekalipun bertemu dengan saudaramu dengan senyuman. Senyum itu pun mendatangkan pahala. Jangan remehkan. Bila jumpa orang buat muka serius, ya, kalau handsome tak apa, dah lah tak handsome, muka pula serius, getik nengoknya kan. Jadi senyum, ya, senyum itu benda yang remeh tetapi mendatangkan pahala yang besar. Ya, apa dia punya hadisnya, ya, tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah, senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Jadi bayangkan, senyum pun sedekah. Bagi duit dalam tabung, kan, kita sedekah duit kepada orang yang susah, orang yang layak, orang yang patut kita berikan, itu dah kita faham sebagai sedekah. Tapi selain daripada itu pun ada banyak cara lagi nak bersedekah. Maknanya tak ada alasan. Kalau tak ada duit tak boleh sedekah. Senyum pun sedekah. Nabi kata kalimatun tayyibatun sadaqatun, cakap yang baik-baik pun sedekah juga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik sahaja, ataupun kalau tak ada benda baik nak bercakap, lebih baik diam. Man kathura kalamuhu kathura saktuhu, wa man kathura saktuhu kathura dhunubuhu, wa man kathura dhunubuhu fannaru aula bih. Barang siapa yang banyak cakapnya, maka banyaklah salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya, maka banyaklah dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka nerakalah yang selayak baginya. Sebab itu tuan-tuan, dalam bulan Ramadan kita kena cakap yang baik-baik sahaja. Ya, di antara punca, ya, kurusnya ataupun kurangnya pahala puasa kita ialah kerana kita bercakap yang tidak elok. Seperti mana yang disebut dalam hadis,
qaulaz zur, ya, kata-kata yang tak elok, kata-kata nista, mencarut, mengecam, mengata, mengutuk dan seumpamanya, ya. Dan selalu kita dengar ada golongan yang bankrupt di hari akhirat. Puncanya bukan pasal apa, hanya kerana dia mengecam, menghina orang, ya, mengutuk orang, mengata orang, macamlah dia baik sangat, ya, macamlah dia yang paling hebat, orang lain semua, ya, lebih teruk daripada dia. Apabila kita mengutuk dan menghina orang, rupa-rupanya kata Nabi kita boleh jadi orang bankrupt. Macam mana boleh jadi orang bankrupt? Kata Nabi dalam suatu hadis, atadruna manil muflis, kamu tahu tak siapakah orang yang bankrupt di hari akhirat? Al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bankrupt ialah orang yang tak ada duit kupang-kupang, tak ada duit shilling dan tak ada harta. Nabi kata tak, itu bukan orang yang bankrupt di hari akhirat. Orang yang bankrupt ialah orang yang datang dengan pahala salat, orang yang datang dengan pahala puasa, orang yang datang dengan pahala haji, orang yang datang dengan pahala zakat, tetapi pahalanya diberikan kepada orang yang pernah dia buat naya, diberikan kepada orang yang pernah dihinanya, dikutuknya, dizaliminya, maka pahalanya dah tak ada, ya, pahalanya kosong. Kemudian dosa orang yang dikutuk, dihina, dizalimi, yang dia buat naya tadi dipikuinya, dahlah dia tak ada pahala, dipikul pula dosa orang lain. Jadi tuan-tuan, ya, berkata yang baik-baik juga adalah merupakan sedekah. Lagi apa? Buang sampah, ya. Nabi membuat perumpamaan membuang duri, membuang duri di jalan ataupun benda yang menghalangi jalan, yang menyebabkan orang lain terhalang untuk lalu, kita buang, kita alihkan. Nabi kata itu pun sedekatun, sedekah juga. Banyak lagi cara nak bersedekah. Sekumpulan sahabat yang miskin datang bertemu dengan Nabi SAW. Ya, mereka merungut, mengeluh. Dia kata, ya Rasulullah, tak adil, tak aci katanya. Itu terjemahan kita lah, ya. Tak adil, tak aci. Nabi kata apa pula tak adil, tak aci? Ya, sebab orang kaya dia ada duit, ada harta, mereka itu boleh bersedekah. Adapun kami orang miskin, ya, tak ada duit, tak ada harta, macam mana kami nak bersedekah? Nabi kata relax, jangan cepat nak melatah, jangan cepat nak marah, ya, jangan cepat merungut. Ada cara lain. Kalau orang miskin tak ada harta, ya, tak ada duit, Nabi kata sedekahlah dengan cara berzikir. Ya, bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, 33 kali, 33 kali. Itu pun sedekah juga. Ya, rupanya tuan-tuan, tak lama kemudian bocor rahsia. Orang kaya pun dah tahu juga. Ramai orang kaya yang bersedekah dan berzikir. Orang kaya ni tuan-tuan, ya, sebenarnya sangat-sangat digalakkan dalam agama kita. Kalau ramai di kalangan orang mukmin adalah orang kaya, ya, Nabi kata al-malus salih lil mar'is salih. Harta yang baik yang diuruskan orang baik, ya, harta yang soleh adalah harta yang diuruskan orang soleh. Maknanya kita galakkan kalau ramai di kalangan orang beriman menjadi orang kaya. Walaupun kita adalah dengar cerita, ya, yang menakutkan. Kalau masuk kalau jadi orang kaya nanti lambat masuk syurga pasal banyak benda nak kena kira, hartanya banyak. Tapi janganlah itu menjadikan kita takut untuk menjadi kaya, kerana dengan adanya kekayaan, dengan adanya harta, banyak benda yang kita boleh buat, terutamanya sekali, ya, untuk kita melakukan infak ataupun sedekah ataupun wakaf ataupun apa sahaja yang dinamakan, ya, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan dana dan sumbangan kepada perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi cerita tadi berzikir. Orang kaya pun berzikir juga. Jadi golongan miskin datang bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah, orang kaya dahlah sedekah, berzikir pula. Jadi apa cerita kami ni? Koranglah pahala kami. Demikianlah sifat para sahabat yang sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan infak, untuk melakukan sedekah, ya, untuk melakukan wakaf. Mereka tak senang duduk tengok ada orang lain yang buat kebaikan, dan mereka juga berlumba-lumba nak meniru, nak mengikuti kebaikan tersebut.
Maka sebab itu dalam Islam tuan-tuan ni dibenarkan dengki pada dua perkara. Secara asasnya ya, innal hasad, sesungguhnya hasad ataupun dengki itu akan memakan kebaikan seperti mana api memakan kayu. Kama ta'kulun naril hatab, kata Nabi, seperti mana api memakan kayu. Tetapi tidak semua dengki ataupun hasad yang tidak dibenarkan. Ada dua perkara yang Nabi kata dibenarkan kita dengki. Yang pertama, dengki kepada orang yang mahir Al-Quran, orang yang berdamping dengan Al-Quran, pandai baca Al-Quran, ya, hafaz Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah golongan yang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kita boleh dengki kepada orang yang mahir, yang pandai Al-Quran. Tapi kepada orang yang mahir, yang pandai Al-Quran, ya, pagi tadi saya adalah satu forum dekat online ni, kena hati-hati juga ya, bila kita dah hafaz Al-Quran. Al-Quran kata Nabi seperti unta liar yang tidak ditambat. Dah pandai baca, dah hafal, lepas tu kalau kita biar tak mengulang, tak rajin baca Al-Quran, tidak berdamping dengan Al-Quran, Al-Quran seperti unta liar yang tidak ditambat. Maknanya kita kena berdamping selalu. Ya, jangan lekang daripada dia. Kalau kita berdamping dengan gadget, ya, dengan handphone, kita lebih rapid, lebih rapat lagi hubungan dengan gadget berbanding dengan handphone, berbanding dengan Al-Quran, maka nanti Al-Quran cemburu. Nanti dia lari daripada ingatan kita. Maka sebab itu kita kena sentiasa menjaga Al-Quran. Ya, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Ya, orang yang mahir Al-Quran ni kedudukannya sangat hebat, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kan nanti di dalam syurga, apabila kita dimasukkan ke dalam syurga, kita tak perlu lagi melakukan ibadah. Tetapi diceritakan oleh Nabi, ada golongan yang berdamping dengan Al-Quran semasa di dunia, nanti di syurga mulutnya terkumat kamit seperti membaca Al-Quran. Lalu ditanya kepada mereka, kenapa mulut kumat kamit? Dah masuk dalam syurga, nak buat apa zikir lagi? Solat tak payah dah, puasa tak payah, apa pun tak payah, kira cerita seronok aja dalam syurga nanti. Lalu kata mereka, kami rindu nak baca Al-Quran, sebab semasa di dunia kami berdamping dengan Al-Quran, kami selalu membaca Al-Quran. Ya, kami lebih banyak baca Al-Quran daripada baca WhatsApp lagi. Kami banyak baca Al-Quran daripada baca Facebook lagi. Jadi dalam syurga nanti dia masih lagi nak baca Al-Quran. Dan diletakkan pada kedudukan yang sangat istimewa orang-orang yang rajin ataupun berdamping dengan Al-Quran. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dibenarkan dengki pada orang yang pandai baca Al-Quran, mahir Al-Quran. Dan yang kedua, kata Nabi, dibenarkan dengki kepada orang yang gemar ataupun suka bersedekah. Jadi kalau kita tengok ada kawan-kawan kita yang dia ni pantang lepa, kira nak sedekah aja kerjanya, punyalah bagus. Sebab apa tu? Sebab dia yakin bahawasanya bila dia bersedekah, Allah akan menggantikan apa yang telah dia keluarkan. Allah akan gantikan apa yang dia belanjakan. Kerana kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min mal, tidak pernah terjadi harta berkurang dengan sebab sedekah. Jadi kalau kita meyakini benda ini, kita akan bersedekah dengan selamba aja. Kita takkan rasa takut jatuh miskin. Kita takkan rasa luak duit yang kita keluarkan. Memang kalau kita belajar ilmu hisab, kena sebut betul-betul, bukan hisab, hisab, ilmu matematik. Kalau ikut kira-kiranya RM10 yang ada dalam poket kita, kita keluarkan RM1 bubuh dalam tabung, maka tinggal RM9. Tetapi matematik yang disebutkan dengan sedekah itu bukan jadi begitu. Kita keluarkan RM1 dalam poket kita, akan Allah gantikan 10 kali ganda daripada RM1. Maknanya tadi ada RM10, tengok-tengok dalam poket ada RM20. Allah ganti 10 kali ganda daripada RM1 yang kita keluarkan. Jadi kalau kita yakin, kita takkan bagi RM1, kita akan bagi lebih daripada RM1. Pasal Allah akan ganti 10 kali ganda. Malah dalam Al-Quran menyebutkan itu paling minima 10.
Tetapi Allah mengatakan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu sami'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah seperti mana sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Bagi setiap tangkai itu menumbuhkan 100 biji buah. Jadi 1 kali 7 kali 100, 700 kali ganda. Maka jangan risau, Allah ganti. Dan sedekah juga boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Sabda Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Takutlah kamu kepada api neraka walaupun hanya bersedekah sebelah biji kurma sahaja. Bila sebut kurma ni tuan-tuan ni sangat sinonim dengan bulan Ramadan. Ya, Nabi SAW ketika berbuka Nabi suka makan rutab. Masuk waktu dah ya? Kan? Okey. Terlajak pula ya, dah masuk waktu. Jadi sekadar itu saja kita punya tazkirah pada tengah hari ini. Nanti tuan-tuan ya, keluar daripada dewan ini kita juga ada tabung aman Palestin. Kerana pada tengah hari ini kita punya program adalah bersama dengan Aman Palestin. Jadi kalau tuan-tuan nampak tabung tu dah bagi hint tadi kan. Jadi bolehlah hulurkan sumbangan kepada saudara kita di Palestin. Kerana mereka pada ketika bulan Ramadan ini sangat teruk dihujani dengan serangan daripada tentera Zionis Israel. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.